Selamat sejahtera dari Suri Sarjana Academic Center. Okay, mari kita belajar fizik hari ini. Okay, dengan dalam subtopik pantulan dalam penuh. Alright. Okay, kita tengok soalan. Raja menunjukkan fiber optik yang merupakan kabel untuk telekomunikasi. Lapisan teras dalam fiber optik adalah lebih tumpat daripada lapisan luar. Okay, kita tengok soalan. Namakan fenomena cahaya yang terlibat dalam penghantaran isyarat yang ditunjukkan. Jadi jawapannya, okay, memanglah pantulan dalam penuh. Okay. Namakan dua syarat supaya fenomena dapat berlaku. Kita tahu cahaya merambat dari medium yang berketumpatan tinggi ke medium yang berketumpatan rendah. Dan syarat kedua, sudut tuju dalam medium lebih tumpat mestilah lebih besar daripada sudut kritikal medium tersebut. Alright. Jadi kita tengok jadual satu menunjukkan ciri 5 jenis fiber optik untuk telekomunikasi. Alright, ruangan pertama adalah medium, yang kedua indeks biasan, alright, yang ketiga sudut kritikal, keempat peratusan cahaya diserap, alright, yang kelima adalah kekerasan. Alright, jadi kita dapati bahawa soalan, alright, ditanya, okay, dengan adanya penjelasan tentang kekerasan adalah kebolehan bahan untuk mengekal bentuk apabila daya dikenakan. Alright, jadi kita tengok. Lengkapkan jadual di bawah dengan nilai sudut kritikal C untuk setiap medium. Jadi kita tahu kita nak cari nilai kat sini, alright, kita kena gunakan formula, alright. Okay, iaitu N adalah bersamaan dengan 1 per sin, okay, ataupun kita kata sin, okay, sudut C yang merupakan sudut genting. Jadi kita masukkan nilai 1.75 ke dalam nilai N dan kita akan menekan kalkulator untuk mendapatkan nilai untuk sin C. Lepas itu kita akan tekan anti-sin, betul? Supaya kita akan dapat nilai untuk sudut kritikal medium pertama P, lepas tu Q, lepas tu R dan S dan T untuk mendapatkan markah, okay, yang diperuntukkan. Alright, senang saja kan? Lepas tu kita beralih ke soalan yang seterusnya. Berdasar kepada jadual, tentukan kesesuaian ciri-ciri medium yang digunakan sebagai fiber optik dan beri sebab atau alasan pilihan anda. Yang pertama, indeks biasan. Sama ada kita nak pilih tinggi atau rendah. Jadi kita berbalik kepada nilai yang diberi. Okey, jadi indeks biasan kita ada nilai 1.75, 1.80, 1.70, 1.52. Jadi kita kena buat pilihan sama ada indeks biasan yang dipilih adalah bernilai tinggi ataupun rendah. Jadi senang sahaja, okey, adik-adik perlu tahu, alright, iaitu nilai untuk indeks biasan, alright, yang kita biasanya pilih, alright, mestilah nilai yang tinggi. Kenapa pula? Kita tahu ini supaya nilai C atau sudut sentiasa kecil. Bila nilai sudut C adalah kecil, contohnya 10 darjah. Okay? Kita lukis satu fiber optik. Kalau nilai sudut adalah kecil, maka untuk memastikan bahawa, alright, pantulan dalam penuh dapat berlaku dengan senang. Alright. Jadi bila kita kenakan, okay, satu lintasan cahaya, katakan, okay, pada sebarang sudut, kita akan dapati senang sahaja untuk sudut tersebut memiliki, okay, sudut tuju yang melebihi sudut genting 10 darjah. Katakan sudut di sini adalah 40 darjah. Okey, memang amat terang kita tahu bahawa sebenarnya sudut 40 darjah tersebut adalah melebihi sudut 10 darjah, di mana sudut 10 darjah merupakan sudut genting. Jadi sudut tuju 40 darjah memanglah melebihi sudut genting. Maka pantulan dalam penuh dapat berlaku dengan senang. Jadi bila dia sampai ke titik yang seterusnya, iaitu pada titik B kat sini,
selepas pantulan dalam penuh berlaku di A, maka kita dapati sudut tuju ini memang sah. Dia adalah melebihi sudut genting yang bernilai 10 darjah. Maka pantulan dalam penuh berlaku sekali lagi sehingga dia sampai ke titik C. Dan sekali lagi kita tahu pantulan dalam penuh akan terus berlaku. Kerana memang sah, sudut tuju ini memang adalah agak besar. Maka pantulan dalam penuh akan berlaku sehingga cahaya keluar dari hujung yang lagi satu. Okey? Jadi pilihan indeks biasa memanglah tinggi supaya kita dapat memperolehi nilai sudut kritikal yang rendah. Kita baca soalan. Alright, kita baca soalan. Jadi lapisan teras dalam memiliki indeks biasan yang lebih tinggi dari lapisan luaran. Sebabnya ini memastikan fiber optik memiliki sudut kritikal yang kecil. Alright, agah pantulan dalam berlaku, agah pantulan dalam penuh dapat berlaku dengan senang. Itu jawapan yang paling senang sekali. Jadi soalan yang seterusnya ditanya, peratusan cahaya yang diserap. Memanglah kita tak mahu banyak cahaya yang diserap. Kalau banyak cahaya diserap, maka ia akan mengalami kehilangan tenaga yang tinggi. Jadi anda faham, peratusan cahaya diserap memanglah rendah agar ia dapat dapat mengurangkan kehilangan isyarat semasa penghantaran isyarat tersebut untuk jarak panjang. Senang saja kan? Jadi seterusnya kita pergi ke peratusan cahaya. Peratusan cahaya yang diserap, kekerasan. Jadi kita tahu bahawa kekerasan mestilah rendah supaya kita dapat melentur. Kita dapat melentur fiber optik tersebut dengan senang. Maka soalan seterusnya berdasar kepada jawapan diberi tadi, tentukan medium yang paling sesuai. Memang sah. Kita dapati bahawa kalau kita tengok pilihan yang dah dibuat, indeks biasan tinggi, untuk ketiga-tiga bahan yang pertama, dan nilai sudut kritikal yang kecil di sini, peratusan yang cahaya diserap kecil, itu 2% dipilih, dan yang seterusnya kekerasan adalah rendah. Jadi kita dapati, medium A merupakan medium di mana pilihan yang paling banyak dibuat. Maka medium A dipilih sebab dia memiliki, kita hanya ulangan. Kita hanya ulang apa yang telah kita tulis. Memiliki indeks biasan yang tinggi, sudut kritikal yang kecil, peratusan rendah cahaya yang diserap, dan juga kekerasan yang rendah. Jadi kita beralih ke soalan yang seterusnya. Jadi adik diberi 2 markah. 1 markah untuk pilihan medium yang sesuai. Dan markah kedua kita beri sebab yang telah kita pilih tadi. Kita hanya buat ulangan untuk mendapat markah yang kedua. Itu saja. Kita beralih ke soalan seterusnya. Raja menunjukkan lintasan sinar cahaya memasuki suatu prisma kaca. Indeks biasan adalah 1.5. Jadi macam soalan yang telah dibuat, kita akan gunakan formula ini untuk mendapatkan sudut genting di mana kita masukkan nilai indeks biasan iaitu 1.5 ke dalam formula, dan seterusnya kita akan kumpulkan supaya sin C menjadi subjek, dan kita buat, kita akan tekan calculator untuk mendapatkan nilai sudut sin C tersebut. Di mana kalau kita tekan anti-sin, kita akan dapat nilai iaitu 41.8 darjah. Jadi soalan meminta kita lengkapkan lintasan cahaya dari titik O. Dalam rajah, kedua-dua rajah, kita kena pastikan apa diberi dalam rajah pertama supaya kita boleh lengkapkan lintasan dalam rajah kedua. Kita tengok. Jadi dari gambar rajah yang ditunjukkan di sebelah kiri, kita tahu bahawa
bila diberi satu lintasan cahaya, alright, dituju ke satu bongkar kaca separuh bulat, alright, dan sekiranya lintasan tersebut bergerak dalam keadaan sepanjang sempadan. Ini dia, sepanjang sempadan. Kalau dia bergerak sepanjang sempadan, kita tahu bahawa sudut tuju di sini, right? Okay, sudut tuju, biar saya lengkapkan gambar raja tersebut dengan, iaitu sudut ini merupakan sudut genting. Alright, okay. Nilai tersebut adalah merupakan satu nilai sudut genting, right? Dan kita boleh buat andaian tersebut kerana sudut biasan, alright, di sini adalah merupakan sudut bernilai 90 darjah. Maka apa sudut yang didapati di sini merupakan sudut genting. Jadi kita tahu ini berlaku di titik A yang sama dengan apa yang berlaku di titik A di sini. Alright, hanya kita kata lukisan dia diputar pada sudut tertentu, mungkin adik tidak dapat lihat. Jadi salah, iaitu sudut di sini sebenarnya adalah merupakan sudut genting yang telah kita dapati di sini. Jadi apa berlaku bila sudut tersebut, alright, sudut tujuh ditukar kepada keadaan yang masuk ke bongkar segitiga secara mengufuk. Kita tahu sekiranya sudut di sini 45 darjah dan kita tahu bahawa sini adalah bersudut tepat, maka sudut di sini juga mengambil nilai 45 darjah dan sah. Kalau sini adalah satu garis lurus, dengan norma dia akan membuat sudut 90 darjah. Ini merupakan garis norma. Maka kita tahu bahawa sudut di sini juga akan mengambil nilai sebanyak 45 darjah. Alright, ia akan mengambil nilai sebanyak 45 darjah. 45 darjah. Dan kita tahu bahawa sudut 45 darjah tersebut sebenarnya melebihi sudut genting yang dapat kita cari tadi, iaitu 41.8. Alright, kita tahu sudut I sekarang, alright, yang saya telah tandakan adalah melebihi sudut genting yang telah kita buktikan mengambil nilai 41.8, dan sudut tujuh untuk gambar raja yang kedua ini, alright, mengambil nilai 45 darjah. Jadi sudah sah, pantulan dalam penuh akan berlaku di titik B di sini. Maka untuk menghabiskan atau melengkapkan gambar raja, maka kita akan lukis garis tersebut mengalami pantulan dalam penuh di titik B, dipantulkan, alright, pada sudut yang sama, iaitu menghasilkan sudut bias pantulan. Sudut pantulan juga mengambil sudut 45 darjah. Alright, maka pantulan dalam penuh sebenarnya memang berlaku. Memang berlaku di titik B dan dia akan terus keluar pada sisi yang lagi satu, kerana sudut di sini adalah juga merupakan sudut 90 darjah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita pelajari dalam subtopik pantulan dalam penuh, dalam topik cahaya dan optik tingkatan 4 bab yang ke-6. Jadi setakat sini saja sehingga kita berjumpa sekali lagi dalam sesi yang akan datang. Selamat berjumpa dan salam sejahtera. Terima kasih.